guys, welcome back. Nampaknya bila kata nama Tuan Abid Liu jadi sebutan dan jadi viral untuk beberapa minggu ni, ada lagi isu-isu lain yang berkait dengan Tuan Abid Liu yang muncul sekali. Satu info yang aku dapat ialah berkenaan dengan seorang individu ni yang katanya Tuan Abid Liu berhutang dengan dia, dan bila kata dia tuntut hutang tu sampai kesudah dia kena sidai. Awalnya individu ni komen dekat ruangan posting terbaru Tuan Abid Liu yang mana dia cuba untuk dapatkan perhatian Tuan Abid Liu, tapi macam mana pun perkara tu tak jadi macam tu sebab dia dapat kecaman dari pecinta Tuan Abid Liu. Terbaru, individu ni ada berkongsi posting dekat social media milik dia sendiri yang mana dekat situ dia berkongsi secara detail tentang isu hutang dia dan juga Tuan Abid Liu, yang mana antara benda yang dia tulis, tuntutan hutang terhadap Abid Liu. Pertama sekali, posting saya bukanlah untuk menjatuhkan atau mengaibkan sesiapa. Selepas 2 tahun 8 bulan saya mengambil keputusan untuk tampil dan bersuara. Berkenaan hutang yang saya tuntut dari Abid Liu adalah mengenai pembelian tiket ke seminar Pro Kids Tour 2020 pada 28 Januari 2020, dan seminar tersebut akan berlangsung pada 18 April 2020. So basically dia beli tiket sebanyak RM1,344 untuk 19 orang, untuk 14 orang, dan program ni tak dapat diteruskan. Obviously kita tahu waktu tu sebab pandemik. Dan bila dia hantar WhatsApp, dia hantar email pada penganjur program ni, katanya program ni ditunda. Tapi macam mana pun selepas bertahun nampaknya masih belum ada berita, dan itu adalah antara punca kenapa dia ambil keputusan untuk post komen dia dekat ruangan posting Tuan Abid Liu. Dan bila ditanya kenapa tak buat report, ini jawapan dia. Agamawan sepatutnya lebih tahu tentang status hutang dan apa hukumnya. So maksudnya dia bergantung kepada Tuan Abid Liu untuk fikir sendirilah, kau berhutang kau bayar. Pada yang kata kenapa tak bertindak profesional, saya kepilkan bukti email dan juga WhatsApp. Come on lah, 2 tahun 8 bulan. Aku rasa memang dahsyat juga tahap kesabaran brother ni. Pada yang suruh buat report polis, again, ia melibatkan masa dan wang ringgit, turun naik pejabat dan juga mahkamah. Ini masa saya dan juga kos saya. Kalau anda nak bayar kos tersebut kepada saya, dan kita proceed. Bercakap ni memang mudah kan? Betul? Aku tak tahulah berapa puluh kali aku cakap dengan korang, aku paling tak suka kalau kata ada prosiding mahkamah. Leceh nak kena bangun pagi, menghadap jam, lepas tu pergi sana nak menunggu lagi. Benda ni buatkan aku macam, even waktu aku cuba untuk berlakon sebelum ni, tak kisahlah korang tanyalah mana-mana pelakon, tak kisahlah pelakon ekstra ke, pelakon yang memang well established ke, benda semua ke, benda yang paling menyakitkan hati dekat dalam bidang ni ialah menunggu. Sama juga sebenarnya dekat dalam mahkamah, tapi mahkamah tak seteruk kita menunggu waktu kita tunggu kita punya turn untuk berlakon lah. Contohnya, korang bayangkan aku pernah nak shooting satu scene je untuk aku. Daripada pukul 7 pagi aku punya call time sampai pukul 3 pagi baru settle. Oi, letih woi. Dan aku rasa ini pandangan dan juga pendapat majoriti, kita memang tak suka menunggu. Betul tak? Betul tu. Dan ada juga sebenarnya yang sokong posting individu ni, yang mana dia kata, hadir, saya juga daftarkan bagi pihak ibu bapa seramai 22 orang untuk slot 18 April 2020. Keluarkan duit sendiri untuk bayar semula ganti rugi kepada ibu bapa tersebut. Jadi kiranya dekat sini bukanlah Tuan Abid Liu berhutang secara direct dengan individu tersebut, tapi pihak pengurusan yang sepatutnya uruskan benda ni. Dia pada pendapat aku lah kan, sepatutnya pihak pengurusan Tuan Abid Liu tu lagi efisien untuk selesaikan masalah ni, dan patutnya cuba sedaya upaya untuk bendung daripada perkara ni terjadi, sebabnya benda ni melibatkan nama baik Tuan Abid Liu. Ya? Dan ikut pandangan peribadi aku lah kan, kalau kata individu ni cuba untuk kontak secara direct Tuan Abid Liu, aku rasa itu memang perkara yang amat susah dan hampir mustahil. Sebab ada sahabat aku yang cuba kontak Tuan Abid Liu ni daripada tahun 2020 untuk urusan rasmi, tapi sampai sekarang tak dapat apa-apa feedback daripada Tuan Abid Liu. But anyway, kalau kata tak nak libatkan polis dan juga mahkamah, ada satu cara yang agak mudah, iaitu pergi report dekat KPDN HAP. Setakat ni aku tengok ini ialah antara jabatan kerajaan yang sangat efisien bila kata buat kerja. Kalau dapat aduan, dia terus pergi check, dia terus pergi semak dan sebagainya, dan bagi keputusan dekat kita secepat mungkin. Kedua, kalau kata tak nak libatkan kos, sebenarnya ada je firma-firma guaman ataupun persatuan guaman yang tawarkan servis secara pro bono orang panggil, dan mungkin individu ni dia boleh check dengan persatuan ni untuk cari jalan macam mana cara untuk dapatkan balik 1,300 dia tu. Pada orang lain mungkin 1,300 tu nampak macam sikit, tapi mungkin pada orang yang lain pula 1,300 tu macam-macam benda dia boleh buat, macam-macam benda dia boleh bayar. Sebagai contoh, dia boleh bayar dan belanja aku makan. Gurau je. Ketiga, cadangan paling kreatif dan dahsyat ialah pergi report dekat Kepris. Hold up, wait a minute. Sebab apa? Sebab boleh, Dik.
Sebab isu ni dah pun sampai ke pengetahuan pihak Caprice dan juga pihak Caprice dah pun viralkan pasal isu ni. Dan aku difahamkan selepas isu ni viral, pihak pengurusan Tuan Ebit Liew dah pun update mengatakan bahawa duit hutang dekat individu tu telah pun dilangsaikan. Which sebenarnya baguslah, sebabnya kalau kata kita biarkan perkara ni daripada terus viral dan jadi bualan netizen, nama yang buruk of course nama Tuan Ebit Liew. Ya. Kita tak naklah nanti nama Tuan Ebit Liew tercalar disebabkan perkara-perkara yang boleh dielakkan macam ni. Kalau ikutkan kata individu ni, ramai sebenarnya yang terkena. Jadinya aku nak tahu juga, adakah antara korang yang tengok video ni ada terkena perkara macam ni? Maksudnya mungkin korang join Pro Kids Tour tu tapi tak dapat refund sampai sekarang. Cuba korang komen dekat ruangan komen ni. Dan hai kata pemantun, hirup-hirup kopi pekat. Malam hari membulat mata. Walau baik macam malaikat, hutang culas tergantung hisapnya. Dan kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. YouTube ada fungsi baru iaitu Super Thanks. Siapa yang nak belanja aku kopi, korang boleh tekan butang Super Thanks kat bawah ni. Anyway, terima kasih sangat-sangat untuk sokongan korang. Assalamualaikum. Kemarin dia mau sini bang.